0759. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya ringkih. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu daripada rasa penakut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu daripada bebanan hutang dan penindasan. Hadis riwayat Muslim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي
أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. يا بدر التمام أهديك السلام على مر الأيام يا رسول الله يا بدر التمام أهديك السلام على مر الأيام يا رسول الله إذا للبرايا بشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين أنت المصطفى يا بدر الدجى عليك السلام يا رسول الله أنت المصطفى يا بدر الدجى عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Nama sempurna salam sejahtera junjungan mulia ya Rasulullah purnama sempurna salam sejahtera junjungan mulia ya Rasulullah
Sinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa. Muzik nasyid kontemporari. Santapan minda berinspirasi. Dengan wadah informasi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran. Topik pagi, inspirasiku, analisis, kesihatan, generasi, topik Jumaat dan minda Islam. Semuanya dalam warna pagi bersama Nur dan Fian. Dari 6 hingga 10 pagi. Hanya di IKIM, inspirasi, euforia Islami. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi. Hanya di IKIM, inspirasi, euforia Islami. Kota Kinabalu 93.9. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita nak teruskan lagi siaran kita menerusi rancangan di setiap hari Jumaat ini. Salam Saidul Ayyam, penghulu segala hari, membawakan rancangan Tadabbur. Ni bagus ni sebab sama-sama kita nak dengar, hayati dan amal-amalkan apa intipati ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Okey, anda boleh sama-sama tonton juga sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM, dan kita nak berkongsi sama-sama berinteraksi dengan anda. Like, komen, share banyak-banyak untuk dapatkan manfaatnya. Okey, dan seperti biasa kita nak bersama-sama lagi dengan tetamu kita berada di talian ketika ini, tak lain tak bukan untuk mengisi rancangan tadabbur kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur yang dah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita Doktor? Alhamdulillah, sihat. Syukur kepada Allah SWT. Amin, syukur. Terima kasih Doktor. Dalam keadaan jadualnya yang penuh dengan kelas-kelasnya, Allahu Akbar. Tapi sudi lagi bersama-sama kita Doktor untuk berada di rancangan Tadabbur ini. Seronok kita sebab bila kita membahaskan satu persatu ayat suci Al-Quran ni, dia makin lama makin teroka, makin rasa kita dekat dengan ayat-ayat Allah yang boleh kita nak belajar terapkan dalam kehidupan kita. Ini seronok ni kan. Dan seperti biasa Doktor, kita nak bawakan lagi perkongsian kita untuk dalam siaran kita kali ini menerusi surah An-Naba. Ni kita dah pun melayari jauh ke dalam surah ini, dan kalau minggu lepas kita belajar tentang bagaimana Allah gambarkan neraka itu. Allahu Akbar, tingkat-tingkatnya, keadaan-keadaannya, siapa yang dalam tu, siapa yang dekat tepi-tepinya. Kan. Dan kali ini Doktor, kita nak teruskan lagi untuk bahas dan juga bincang-bincang, cerita-ceritakan lagi tentang surah ini, dan kita fokus kepada syurga pula. Jom sama-sama kita dengar dan kita boleh buka Quran sama-sama. Jom, ada yang tengah tonton sekarang ni Doktor dekat talian kita, nak ajak rakan-rakan untuk sama-sama kita buka Quran. Jom kita buka surah An-Naba ini. Kita akan bawakan menerusi ayat ke-31. Betul Doktor? InsyaAllah. Jom sama-sama kita bincangkan. Baik, betul. Silakan Doktor. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Assalamualaikum kepada Didi Syafiq dan juga kepada para penonton kita yang dihormati sekalian. Alhamdulillah dapat sekali lagi kita bertemu dalam sesi tadabbur Al-Quran, khususnya dalam membincangkan surah An-Naba ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan mendapat kebaikan bersama insya-Allah. Baik, terima kasih Didi Syafiq kerana masih lagi mempersilakan saya untuk meneruskan pembicaraan tentang tadabbur surah An-Naba ini insya-Allah. Baik. Hari ini kita akan bincang tentang ayat yang ke-31 dan insya-Allah sampai akhirlah surah An-Naba ini. Mudah-mudahan dia menjadi kebaikan kepada kita. Amin. Dan mudah-mudahan dia adalah merupakan satu kesedaran untuk kita menghidupkan hati-hati kita dengan pembacaan Al-Quran. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan telah membuatkan akan rambutku ini berubah disebabkan pembacaan surah Hud, surah
Al-Huwirat, surah Al-Waqi'ah dan juga Amma Yatasa'alun. Termasuklah surah An-Naba ini, kerana nak menzahirkan rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam amalan, kalau kita lihatkan, di antara perkara yang penting kata Imam Ghazali, dalam kita nak membuahkan ubudiyah kita, kehambaan kita kepada Allah Taala, mesti ada dua sifat, iaitu sifat takut dan sifat harap. Sifat takut, iaitu kita takut Allah, dan sifat harap dengan keampunan Allah, dan kita mengharapkan akan ganjaran balasan yang baik daripada Allah SWT. Baik, pada minggu lepas kita cerita tentang gambaran neraka itu. Ini untuk mewujudkan takut kita kepada Allah. Dan hari ini insya-Allah kita akan baca pula gambaran tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut dan harap itu kena sentiasa ada amalan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, takut dan harap itu umpama dua sayap yang akan menerbangkan amalan kita ke hadirat Allah. Jadi kalau kita punya amalan tak ada takut, tak ada harap, artinya macam tak diterbangkan kepada Allah. Maksudnya tidak, amalan itu dianggap sebagai amalan yang makbul. Tetapi kalau ada dalam amalan itu takut dan harap, di situlah kemudian akan membuahkan takwa. Sebab takwa itu adalah takut kepada Allah. InsyaAllah. Baik, hari ini kita bicara tentang surah An-Naba. Ayat 31 sampai akhir. Tapi kita untuk awal ni kita akan tengok pada ayat yang 31 sampai ayat yang ke-36 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kadzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Baik. Daripada ayat 31 sampai 36. Jadi kalau kita ada Quran, para pecinta Quran, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh tengok mushaf. Kalau tengok mushaf pun kita akan dapat pahala insya-Allah. Baik, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Iaitulah kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak pernah mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta, sebagai balasan daripada Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Jadi ini adalah merupakan satu gambaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mulakan inna lil muttaqina mafazah. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan mendapat kemenangan. Akan mendapat kemenangan. Baik, siapa itu golongan orang-orang yang takwa? Kita sebutkan tadi. Dan orang yang takwa adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dalam Quran, Allah menyatakan, Wallahu waliyul muttaqin. Allah Ta'ala itu pembela bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Dalam ayat yang lain, Allah menyatakan, orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu adalah orang yang paling tinggi takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling tinggi darjat Allah Ta'ala itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apa itu takwa? Takwa itu adalah khauf minal jalil, i'malu bitanzil, qana'atu bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Maksudnya, yang dikatakan takwa itu pertama sekali takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah. Yang kedua, kita beramal dengan apa yang diturunkan daripada Al-Quran dan juga Rasul yang membawa sunnah kepada kita, untuk kita ikuti dan memahami apakah yang dimaksudkan dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Yang ketiganya, qana'atu bil qalil. Kita bersikap qana'ah. Qana'ah ni bersikap berpada-pada terhadap dunia dan perkara yang sedikit daripadanya. Maksudnya tidaklah kita terlalu tamak dengan dunia sampaikan kita meninggalkan akhirat untuk mendapatkannya. Dan yang keempatnya, isti'dad yaumir rahil, iaitu kita bersedia dengan keadaan di mana kita akan berpindah daripada dunia yang fana ini kepada dunia yang baqa, alam akhirat, melalui kematian. Jadi empat perkara ini, inilah yang kita katakan sebagai takwa, definisi takwa. Dan para ulama menyatakan lagi bahawa sesungguhnya di antara perbahasan yang disebutkan takwa itu adalah menjaga semua hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita amalkan, dan meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala, tak kira kecil atau besar, demi untuk mendapatkan keredaan dan rahmat daripada
Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan syariatnya dan menjalankan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kita lakukan sebagai takwa. Dan apabila seseorang itu melakukan takwa atau melaksanakan segala perintah Allah tadi dengan ketaatan kepada Allah, sama ada dalam melaksanakan perintahnya dan meninggalkan akan larangannya, maka di situ Allah SWT menjanjikan kepada mereka kemenangan. Kemenangan ini bukan setakat kemenangan di dunia, tetapi juga kemenangan di hari akhirat. Kalau tengok Syafiq, kita punya kemenangan yang sebenar tu kat mana? Kalau kita kata hari raya lah, tak lama lagi kita nak meraihkan hari raya Adil Adha kan. Betul. Hari raya yang sebenar tu kat mana? Sebenarnya hari raya yang sebenar itu adalah ketika mana kita lepas daripada titian siratul mustaqim. Oh, itu paling rasa saya teringat Allah percaya tu. Teringat kita ada satu nasyid dulu kan. Nasyid kan, di dunia tidak ada hari raya, kan yang ada hanya di syurga kan. Betul. Tak silap saya Nanda Murni ke dulu kan. Yang mempopularkan nasyid tersebut kan. Sebenarnya nasyid tu sangat mendalam maknanya. Kalau kita faham betul-betul kan. Sebenarnya mesej-mesej agama ni kalau kita faham nasyid ni, Masya Allah, dia sangat dalam makna-makna dia. Walaupun dalam bentuk bersahaja, santai kan. Tapi kalau kita faham betul-betul maknanya kan, memang orang kata apa, masuk ke dalam lah kan. Deep lah dia punya makna tu kan. Betul. Kan. Jadi itu di antaranya lah, maksudnya kejayaan kita nanti bukanlah setakat di dunia, tetapi sebenarnya kejayaan kita nanti adalah bila mana kita berjaya menempuh titian siratul mustaqim. Titian siratul mustaqim itu panjang. Kalau setengah ulama 500 tahun dia mendaki, 500 tahun dia mendata, 500 tahun dia menurut, 1500 tahun. Bayangkan, kita hidup pun dalam 63 tahun, 30 tahun kan, sebab Nabi SAW menyatakan umur umat Nabi ini baina 60 wa 70, di antara 6 hingga 70 tahun saja. Tapi kita duduk di Mashhar, kita duduk di kemudian nak melalui titian sirat itu lagi ribu-ribu tahun kita duduk di sana. Jadi sebenarnya kejayaan yang hakiki itu adalah ketika mana kita melangkah masuk ke dalam syurga. Itulah sebenarnya. Jadi Allah menyatakan innalil muttaqina mafaza, dan sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu akan dapat kemenangan. Cuma nak dapat kemenangan ni bukanlah satu benda yang senang. Kalau kita tengok kat dunia pun, kalau kita berperang pasti akan ada yang terkorban, ada yang terluka. Jadi begitulah kita ni dalam nak mencari redha Allah, nak mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah ada perkara yang kita korbankan dan mungkin akan melukai diri kita dalam kita nak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak apalah, kita berkorban sikit kat dunia, kita susah sikit kat dunia, insya-Allah nanti ke akhirat kita akan dapat kemenangan yang besar, untuk masuk dalam syurga Allah dan untuk melihat wajah Allah. Itu yang pertama sekali, untuk melihat wajah Allah Taala, Tuhan kita yang kita sembah sejak di dunia lagi. Itu yang paling besar sekali. Yang lebih itu adalah merupakan nikmatnya yang Allah Taala kurniakan kepada kita, yang nikmat dalam syurga itu dikatakan ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khat ala qalbin bashar. Yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati kita. Itulah ibarat nikmat-nikmat dalam syurga itu. Baik. Surah kita baca lagi. Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang yang bertakwa itu mendapat kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, iaitulah kebun-kebun dan buah-buah anggur. Wa kawaib atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaik. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Jadi itu diibaratkan, setelah mana berjalan beribu-ribu tahun ni, kita kemudiannya bila masuk dalam syurga, kita nampak pemandangan yang sangat cantik. Sebenarnya kalau nak diibaratkan, macam mana benda ni? Kalau kita tengok sekali lalu, mungkin kita tak nampak sangat kita punya kenikmatan dan kehebatan ni. Sebab negara kita memang negara yang penuh kehijauan, banyak je kebun ni kan. Tapi nak diibaratkan macam mana? Kita dah berjalan 3 hari kat padang pasir contohnya, tiba-tiba nampak satu kebun yang penuh dengan kehijauan, dan di situ ada wadi yang airnya sedap atau sejuk untuk diminum. Macam mana cara dia? Dia punya terpukau tu kan doktor, dia rasa mesti seronok kan. Nikmat je kan? Nikmat tu. Jadi ibarat Allah. Ibarat macam ni lah. Kalau kita puasa kan, kita puasa 1 hari ni, katalah hari pertama kita puasa,
nak menjelang masuk lepas Zuhur tu kan, nak sampai ke Asar tu, kita tengok air sejuk pun sedap. Oh. Ibaratnya macam tu kan. Padahal air sejuk je kan. Tak apa pun kan. Tengah tak puasa apa ni kan. pun. Nak buka puasa lagi lambat lagi, mungkin dalam 3 jam 4 jam lagi kan. Ya. Kita tengok air sejuk tu, air yang sejuk. Lepas tu air tu pula kalau kita lihat kan, dia punya manik-manik air sebab kesejukan itu ada di luar apa ni gelas ni kan. Ya. Kita punya terliur lah tengok air sejuk tu. Macam tu lah ibarat dia. Itulah, kan. Padahal sebenarnya air sejuk je. Ya betul. Kan, itu nak ibarat lah kan. Jadi kita dah berjalan ni jauh-jauh ni. Kan. Tiba-tiba bila masuk dalam syurga, ada kita akan nampak kebun-kebun yang begitu rindang berserta dengan buah-buah anggur yang menjulur ke bawah. Kita nampak begitu ranumnya buah anggur dan juga buah-buah yang lain disebut sebenarnya dia mewakili lah buah anggur. Ada setengah orang kata takkan buah anggur je, buah lain tak ada ke? Kan? Dia tak faham kaedah balaghah tu kan. Sebenarnya dia mewakili nak cerita perasaan tu. Sebab buah anggur tu diibaratkan satu yang sedap lah kan. Jadi dia mewakili banyak lagi buah yang ada dekat dalam syurga itu kan. Dia sebutkan rumman kan, ada 5 lagi, ada macam-macam ada. Tapi disebutkan buah anggur saja nak menunjukkan waktu kita masuk dalam syurga tu dalam keadaan yang sangat letih. Sebab apa? Perjalanan kita terlalu jauh. Yang kita hadapi apa? Kita hadapi padang pasir, kita hadapi api sebab kiri kanan daripada titan sirat tu adalah api yang sangat panas Bayangkan itu dalam keadaan yang letih, dalam keadaan yang harapan itu hanyalah kata apa 50-50 saja. Kan aku diselamat ke tidak selamat ke tidak, penuh dengan ketakutan. Tiba-tiba melangkah saja masuk, nampak kebun-kebun yang sangat menghijau. Angin yang sepoi-sepoi bahasa yang sejuk menyapa akan diri kita. Kan nampak pula di situ ada pelayan-pelayannya yang akan melayan kita siap dengan salamnya, dan kemudian ada pula ka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Bayangkan waktu tu, macam kita kata tengah puasa tengah hari tu, nampak air sejuk kan. Itu kira air sejuk. Kalau air sirap lagilah kan. Kan Air kan? oren Kita rasa lagi lagi terliur lah kan. Itu contoh dia. Jadi ini yang kita akan hadapi. Sebab tu bila kita membaca Quran ni, Syafiq dia kena bawa sikit perasaan kita. Dia tak boleh akal saja untuk mentafsirkan apa yang ada tu. Bawa roh kan, tapi kita kena bawa roh kita untuk baca tu. Sebab tu dia katakan kita kena faham ayat ni sebagaimana sahabat menerima ayat ni daripada Rasulullah. Sebab tu kena bawa perasaan. Bila kita baca Quran ni, kita kena bawa diri kita ni seolah-olah berada di majlis Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat ni pada para sahabat, macam mana kefahaman mereka, macam mana harapan mereka. Dan kita tahu ni ayat-ayat Makkiyah Ayat Makkiyah ni ayat di mana sahabat sedang kena tekan ni. Sahabat kena ditekan disebabkan keimanan mereka, disebabkan mereka ini menyatakan kesetiaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena bawa perasaan waktu tu, kita kena harapnya sahabat ni. Waktu tu tak ada benda lain nak harap dah. Melainkan Allah lah. Dan kalaulah waktu tu mati datang, dah tak ada benda lagi yang mereka harapkan melainkan syurga lah. Jadi kena bawa perasaan tu ketika mana kita membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya membaca Quran ni, ialah dia memang kalam Allah, memang dia ada kata-kata, tapi kita kena bawa perasaan kita macam mana waktu tu harapan para sahabat terhadap janji-janji Allah ni, dan bagaimana Rasulullah menyampaikan dia dalam keadaan di mana dia mengharapkan sahabat ni faham bahawa di hujung perjuangan kita ini, kalau mati sekalipun Allah tak akan mensia-siakan akan pengorbanan yang telah dilakukan itu. Macam tu kita kena rasa kan. Barulah kita rasa indah bila baca Al-Quran. Kan. Atau bila mana kita baca surah Al-Lahab ke surah An-Nas ke, walaupun surah tu surah-surah lazim yang kita biasa baca, selalu baca waktu maghrib kan, kita baca surah-surah pendek ni, setengah orang kalau dia tak menghayati, kita anggap alah ni surah juz amma je kan, juz amma kan, juz amma, juz yang ke-30, ni budak-budak je punya hafalan dan bacaan. Betul, tetapi dalam hal ni bila kita menghayati perkara itu, kita faham betul-betul dalam konteks macam mana ayat itu diturunkan, kita akan mengerti kan. Atau dengan 3 ayat saja dalam surah Al-Kautsar, kita akan dapat merasai macam mana
keadaan Nabi SAW di waktu itu, dan bagaimana pula keadaan Nabi Ibrahim diceritakan oleh Nabi yang diuji di waktu itu. Jadi benda itu dia akan pergi kepada hati kita, perasaan kita, rasa kita. Sebab itu hadis mengatakan Al-Quran itu diturunkan dengan tangisan. Maksudnya kebanyakan ayat Quran yang sebenarnya Allah turunkan untuk menghiburkan Nabi SAW yang dalam keadaan yang sangat ditekan. Jadi waktu Nabi SAW bila baca Quran dalam solat, baginda nangis. Baginda teresak-esak menangis. Kenapa? Kerana ini adalah ayat-ayat harapan kepada Nabi dan para sahabat untuk mereka teruskan perjuangan, sabar dengan ujian yang Allah bagikan, kerana sesungguhnya di hujung perjalanan mereka ini adalah kejayaan. Itu sebenarnya benda yang kita nak hayati daripada Al-Quran. Sebab tu masa tadabbur ni kita baca, faham. Faham tu pula bukan dengan akal saja, faham tu juga dengan hati. Dan kemudian ketiganya amal. Baca, faham, amal. Barulah kita akan jadi orang yang betul-betul iltizam dengan Quran. Barulah bila kita baca Quran, kita tahu ini adalah kalam Allah. Allah sedang berkata-kata dengan kita melalui perasaan yang sedang kita rasai itu. Allah sentuh hati kita dengan ayat-ayat tersebut melalui sirahnya Nabi SAW. Baik, kita balik kepada perbicaraan kita. Lepas daripada itu, la yasma'una fiha lagwan wala kadzaba, dan kamu tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Baik. Kata para ulama tafsir, Allah Taala menyatakan yang demikian. Kenapa? Kerana telah diceritakan sebelum ini tentang syurga, tentang di waktu itu tentang neraka yang telah diceritakan dalam neraka, yang dalam neraka itu tidak ada perkara yang lain kita dengar melainkan pekik lolongnya ahli neraka. Dan dikatakan di waktu itu ahli neraka tidak merasai akan bardan wala syaraba. Dia tidak merasai kesejukan, malah tidak dapat minum pun daripada air yang enak ataupun yang sedap itu. Ini sebenarnya nak menceritakan keterbalikan daripada apa yang ada dalam neraka. Sedangkan dalam neraka itu penuh dengan keseksaan dan penuh dengan sesuatu yang menjijikkan. Sehingga kan kalau nak minum pun mereka terpaksa minum daripada miman wa fasaqa, daripada air yang sangat panas ataupun nanah-nanah daripada ahli neraka itu. Ini keterbalikan, cerita balik tentang apa yang ada dalam syurga itu. Kalau kita la yasma'una fiha lagwan wala kadzaba, tidak didengar dalamnya itu perkataan-perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Yang banyak kita dengar adalah qilan salaman salama. Yang kita akan jumpa di situ semuanya mengucapkan salam. Malah dalam satu hadis diceritakan para ahli syurga bertanya lagi kepada kawan dia, apakah kamu mendapati janji Allah Ta'ala itu benar si kamu? Semua kata benar. Kami mendapati janji Allah itu semua dia benar. Tidak ada sesuatu pun yang dusta dan tidak ada sesuatu pun yang tidak jadi, melainkan semuanya itu berlaku pada kami. Ini perkara ini. Semua kita memuji-muji. Sebab tu disebutkan dalam hadis ada dikatakan bahawa di antara ahli syurga nanti akan berjumpa kawan-kawannya dan akan berbincang. Kita dulu ada 5 orang kawan. Kenapa dalam kawan kita ni ada 4 orang je? Kan? Mana seorang lagi? Kan? Kat situlah mereka kemudian mula mencari kawan mereka. Sehingga kan syafaat sahabat dengan sahabat yang dikatakan bersahabat kepada Allah ni juga menjadi satu pertolongan untuk orang yang tak boleh masuk syurga untuk masuk syurga. Jadi itu sebab kita digalakkan bila jumpa orang soleh, kita cakap, Tuan tolong doakan saya kalau saya tidak bersama dengan Tuan nanti. Allah. Kan mohonlah doakan saya untuk masuk ke dalam syurga bersama dengan Tuan. Ini sangkaan baik kita. Kan? Sangkaan baik kita pada sahabat-sahabat kita. Jadi ini satu benda yang akan jadi nanti ke akhirat nanti. Itu sebab dikatakan la yasma'una fiha lagwan wala kadzaba, dan sesungguhnya tidaklah ada padanya itu perkataan yang sia-sia, melainkan dan juga tidak ada perkataan yang dusta, melainkan itu semua kata-kata keselamatan daripada Allah untuk kita, dan juga perkataan puji memuji sesama kita. Jazaan min rabbika ata'an hisaba, dan dia pula sebagai balasan daripada Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Pemberian yang sangat besar dan cukup banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengannya itu kita akan dapat kepuasan yang tidak dapat dan tidak pernah kita rasai ketika mana kita di dunia. Itulah yang dikatakan sebagai hadiah untuk orang yang masuk ke dalam syurga. Jadi ini benda yang akan kita temui nanti insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rezekikan syurga itu kepada kita, kepada keluarga kita,
dan juga kepada sahabat-sahabat kita dan kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, insya-Allah. Baik, seterusnya kita tengok pada ayat yang ke-37 Baik. Allah menyatakan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina ar-rahman wa qala sawaba dzalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Ini yang bermaksud Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah. Maka tidak dapat berbicara dengan dia pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berkata-kata ke siapa yang telah diberikan izin kepadanya oleh Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Dan dia mengucapkan kata yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendakinya, nescaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, seksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah daripada tanah. Jadi itu adalah pengakhiran daripada surah An-Naba. Jadi kita tengok dekat sini bahawa Allah menyatakan akan dirinya. Bila mana kita masuk syurga, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisytiharkan dirinya Tuhan kepada langit dan bumi dan Tuhan kepada sekalian alam ini. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Yang Allah Taala itu dengan sikap pemurahnya, dia telah menciptakan dan juga memelihara langit dan bumi ini. Jadi kalau kita melihat kepada tafsir bahawa di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan akan sifat dia, iaitu Ar-Rahman, yang menunjukkan kasih sayang Allah Taala itu. Sebab Ar-Rahman, Ar-Rahim asal daripada kata rahmatun. Rahmat ini dikatakan sesuatu yang sangat luas ini kan dikatakan ditulis di antara ataupun di bawah tiang arah itu dikatakan rahmat Allah Ta'ala itu lebih luas daripada kemurkaan Allah. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang Allah nak tunjukkan betapa Allah Ta'ala ini sangat pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman tadi, yang kata dengan sifat takwa tadi. Jadi kalau kita faham dalam hal ini nak menunjukkan Allah sambut kita. Allah sambut kita nanti dekat dalam syurga. Sebab tu kalau kita lihat dalam surah Al-Fajr, Allah mengatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah menyatakan wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha meredai. Nampak Allah jemput kita. Allah Taala panggil kita dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Kembali kamu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam keadaan redha meredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Masya-Allah. Kita kalau sampai kat depan istana tiba-tiba ada satu surat utusan daripada raja menjemput kita. Kan nak masuk ke istana tu dengan jemputan dan iringan para pegawai istana. Apa kita rasa? Allahu Akbar. Kita rasa bertuah sungguh kita. Betul. Dihargai sampai terharunya bertuahnya ya Allah. Terharunya kita kan. Macam kita lah kalau dekat Hakim kan, bila kita nak masuk ke studio tu, pengarah Hakim datang sambut kita kan. Dia datang ke konti kita pun kita dah rasa Allah. Kita dah rasa apa? Kita dah rasa besar hati dah kan. Allah. Betul tak kan? Kita dah rasa ya Allah. Dia datang ke tempat kita, pada kita kena pergi tempat dia, tapi dia datang tempat kita tengah bekerja dan sebagainya. Betul. Kita rasa besar hati. Itu baru dengan manusia. Kan? Belum dengan Allah lagi. Jadi bila dengan Allah ni nak masuk syurga satu bab, dah masuk syurga dapat kenikmatan. Dengan nikmat tu Allah Subhanahu Wa Taala jemput kita lagi. Betul. Masuk ke dalam syurga dalam keadaan redha meredai. Allah confirm kan untuk Allah redha kita sebagai hamba-Nya, kita redha Allah Taala sebagai Tuhan kan. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Radiyah dan mardiyah di sini orang kata cinta berbalas lah kan.
dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk di situ dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala jemput kita. Dan di waktu itu dia kata mereka tidak berbicara dengan dia, melainkan ketika mana Allah izinkan, la yamlikuna minkum khitaba, tak boleh cakap apa-apa dah. Kenapa? Kerana di waktu itu dia katakan telu segala lidah, dengan nikmat yang tak terhingga itu. Jadi dia katakan waktu tu tak dapat meminta apa-apalah yang lain kerana semuanya telah disediakan. Dalam hal ini syukur dia sangat ahli syurga ni. Itu nak dimaksudkan, Dan apa pun semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Apa yang nak dikatakan sesuatu itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini sampaikan saya sebutkan tadi, sahabat dengan sahabat dia pun memberikan syafaat dengan izin Allah. Sebab Allah tanya, apakah tidak lagi kamu puas? Apa lagi yang kamu nak? Apakah tidak kamu puas dengan nikmat yang ada? Ada di syurga kata kami nak begini. Allah bagi. Keluh lidah kita waktu tu nak cakap dengan Allah Ta'ala. Tidak boleh dapat kita bercakap itu melainkan semuanya itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa. Dan di waktu itu, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, di waktu itu zalikal yaumul haq, dan di waktu itulah hari yang benar yang akan berlaku. Di waktu itu kita akan dalam keadaan dipanggil di depan Allah. Jadi para ulama tafsir mengatakan yauma yaqumu ruh itu ada setengah pendapat mengatakan itulah Jibril, iaitu Jibril, ar-ruh, dan juga para malaikat-malaikat yang lain yang mereka itu bersaf-saf, duduk menyambut kedatangan ahli syurga ini. La yatakallamuna illa man azina ar-rahman wa qala sawaba. Dan mereka tidak bercakap sesuatu melainkan apa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bercakap padanya. Iaitu kata setengah para ulama tafsir, mereka akan mengalu-alukan kedatangan ahli syurga dan mereka akan memberikan salam-salam keselamatan kepada mereka. Jadi bayangkan, sebenarnya para malaikat ni akan memberikan keselamatan bukan setakat masuk syurga. Bagi orang yang beriman, dalam hadis mengatakan ketika mana nyawa nak dicabut, tatanazzalul malaikah, akan diturunkan kepada mereka-mereka yang sedang sakaratul maut itu, dan Allah mengatakan absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bagi tahu kat mereka, kepada orang yang hampir meninggal dunia ini, dengan sesungguhnya syurga telah dijanjikan untuk mereka. Dia cuba bayangkan, malaikat ini dia memberikan ketenangan dan keamanan ketika seorang yang beriman itu nak sakaratul maut, di waktu sakaratul maut, nak melepaskan nyawanya, nak melepaskan akal rohnya keluar dari jasad. Di situ sudah ada berita gembira. Cuma nanti sampai dalam syurga, lagilah malaikat disambut. Macam kita katalah, kalau kita disambut dalam satu majlis oleh raja kita pun, kita dah rasa hebat, kita dah rasa terharu, kita rasa sangat dihargai. Bayangkan pula masuk syurga ni. Dan dalam hal ini Allah ingatkan, Allah kata apa? Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Dan Allah kata apa? Allah katakan itulah maka barang siapa yang dikehendaki dan saya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Maksudnya apa? Orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk dia masuk syurga, untuk dia kenal Allah, untuk dia melihat Allah nanti di hari akhirat, di dunia lagi dia dah usaha benda tu. Dan Allah berikan kepada dia hidayah untuk dia menjalankan dirinya kepada jalan Allah. Jadi memang kita tak tahu siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Tapi di dunia lagi kita boleh nampak tanda dia. Kata para ulama, kita boleh tahu tanda. Tanda dia apa? Tanda tu orang tu melakukan amal soleh, melakukan ibadat, melakukan taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah dia akan ditunjukkan, wa man syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Jadi di dunia ni kita kena melakukan syariat. Kita kena betul-betul taat kepada Allah, meninggalkan akan segala larangannya. Maka itulah tanda insya-Allah kita akan masuk ke dalam syurga Allah. Jadi sangka baik kita dengan Allah, untuk kita diberikan rahmat dan kebaikan di sisinya. Jadi jangan kita rasa dalam hati kita ni ada was-was terhadap amal yang kita buat. Betul ke Allah nak beri aku dengan syurga? Betul ke Allah nak ampunkan aku? Dia bukan begitu. Kita yakin dan sekebaik Allah. InsyaAllah tepat rukun dan syaratnya, ada kebaikannya, insya-Allah.
Baik, kemudian ayat yang terakhir, inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah menyatakan, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu hai orang kafir siksaan yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuatkan oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Baik, kata Abu Hurairah dalam hal ini, kenapa mereka kata macam ini? Sebab di akhirat kelak Allah akan bangkitkan semua makhluk untuk mendapatkan keadilan. Termasuklah dikatakan kambing yang menandukkan sahabatnya. Di dunia nanti bukan sahabatlah, kawan kambing dia yang lain lah. Nanti bila mana di hari akhirat dia akan dibangkitkan, dan kemudian yang kena ananya itu dia akan tanduk balik yang telah menanduknya di dunia, dan kemudian Allah jadikan mereka itu tanah. Tidak akan dihisap, tidak akan diberikan balasan. Jadi orang kafir setelah mana mereka melihat keadaan yang demikian, mereka mengatakan apa? Alangkah baiknya sekiranya aku dulu adalah tanah. Maksudnya, buat pelah hidup aku menghidup aku sebagai manusia yang aku telah melakukan kesilapan, dan kesilapan itu aku telah masuk ke dalam neraka Allah ataupun dalam azab Allah Ta'ala yang kepanjangan ini. Jadi menyesal mereka itu adalah menyesal yang teramat sangat. Dan bezanya, menyesal di dunia ada masanya untuk berubah. Ada masanya untuk kita tukarkan kepada sesuatu yang baik. Tetapi menyesal ke akhirat dah tidak ada faedahnya. Ya, jadi ini perbezaan di antara menyesal di dunia dan menyesal di akhirat. Oleh kerana itu, sesallah dahulu berpendapatan. Ya, maksudnya sesal kat dunia, insya-Allah kita ada masa untuk taubat. Jangan membawa ke akhirat, kerana apabila tiba di akhirat semuanya sudah terlambat. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itu dia, doktor, kalau kita lihat dari sudut ayat suci Al-Quran ini dalam surah An-Naba khususnya, kita bincang menerusi episod ini, sangat-sangat jelas digambarkan kepada kita. Dan rasa begitu dekat dan rasa takut itulah yang menyedarkan kita apabila dapat baca surah ini maksudnya, dan sama-samalah terus kita amalkan dalam apa yang kita faham di situ, insya-Allah. Saya terbayang apa, doktor, kalau cakap di awal ayat ini kita belajar macam mana dengan persoalannya, lepas tu kita belajar tentang neraka, kita dapat bergambaran, dan akhirnya syurga. Allahu akbar. Dan saya kira dalam syurga itu, dengan apa yang kita tak dapat dekat dunia ni, insya-Allah syurga nanti akan Allah sediakan kepada kita. Yakin ya, sebenarnya. Masya-Allah. Terima kasih doktor atas perkongsian sangat bermanfaat ini. Insya-Allah kita dapat akan bertemu lagi untuk siaran akan datang menerusi surah-surah pilihan yang lain yang akan sama-sama kita belajar, kita faham dan kita amalkan. Terima kasih doktor atas perkongsian. Moga dapat jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti Bola Bicara kita menerusi rancangan Tadabbur pada kali ini, dan teruskan setia bersama kami sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Pastikan anda terus dapat berinteraksi sama-sama dengan kita di platform media sosial, di Facebook, juga di YouTube IKIM. Like, komen, share banyak-banyak untuk dapatkan manfaatnya di situ. Okey? Dan kekalkan bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ini hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuantan 89.6 FM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Adaptasi daripada naskah puisi sastrawan negara Datuk A. Samad Said, Al-Amin, riwayat terindah Sang Kekasih Allah. Mempunyai irama dan nafas. Bahang mulai mencakar kemah. Belum serasi setiap diri. Bertengkar, berkata benar. Disampaikan dengan penuh penghayatan oleh Pak Dini Juri. Mega dan angin pusat bertanya dan puncak berhujah. Tidak ada resah menentu. Langit dan mentari sedia membantu. Setiap hari Isnin pada pukul 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
pribadi. Raih hidup bahagia akan dikecapi. Limpahan rahmat murnai nurani. Rahmah kita pada semua. Sempurnakan tuntutan akhlak mulia. Bersikap rahmah, sebarkanlah kasih sayang. Sebarkan rahmah, nilai Islam terbina. Jiwa tenang, raih kepelbagaian. Contohi Rasulullah, rahmah pada semua. Rahmah kita pada semua. Adil dalam hubungan, saling menghormati. Suburkan kasih sayang, rahmah terpatri. Peluang diberi untuk semua. Kesaksamaan tiada berbeza. Membina insan berjiwa Rabbani. Berlandas acuan peribadi Islami. Bersikap rahmah, sebarkanlah kasih sayang. Sebarkan rahmah, nilai Islam terbina. Jiwa tenang, raih kepelbagaian. Contohi Rasulullah, rahmah pada semua. Sempurnakan tuntutan akhlak mulia. Inna tarbiyat ar-rasuli qudwatuna. Rahmatan lil alamin risalatuna. Wa nanshurul mahabbah bainana. Wa husnul khuluqi zinatuna. Bersikap rahmah, sebarkanlah kasih sayang. Sebarkan rahmah, nilai Islam terbina. Jiwa tenang, raih kepelbagaian. Contohi Rasulullah, rahmah pada semua. Bersikap rahmah, sebarkanlah kasih sayang. Sebarkan rahmah, nilai Islam terbina. Jiwa tenang, raih kepelbagaian. Contohi Rasulullah, rahmah pada semua. Sebarkan rahmah. Apalah nilai RM750 andai ia mampu menggembirakan orang-orang Yaman dengan daging korban anda. Mereka menunggu untuk merasa daging korban daripada anda yang dermawan. Hubungi Kasih Insan di 012-703-0788 atau layari kasihinsan.org. Ingat korban, ingat korban Yaman. Chantiva 750 digunakan secara tradisional untuk melegakan sakit sendi dan otot. Mak, kenapa muram je? Mak risau sakit lutut mak ni. Jangan risau, Mak. Saya dah dapatkan tablet Chantiva 750 dari farmasi. Makanlah 1 biji sehari. Dapat legakan sakit sendi dan otot tu. Wah, bagusnya. Tablet Chantiva 750 melegakan sakit sendi dan otot. Hubungi 0376100030 untuk info. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Assalamualaikum pendengar semua. Apa khabar? Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni?
Siapa berminat, kami di IKIM dengan kerjasama Easy Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat, boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayo bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islam. melihat kebesarannya, mensyukuri segala nikmat yang dikurnianya di dunia. Kau berikanku kekuatan untuk berpegang pada jalan, walau penuh dengan sabaran. Ku tahu ku adamu Tuhan, karena
inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 27 Zulkaidah 1400